Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 September 2022 bersama dengan saya Nusyaha Mama Amin. Zaid Ibrahim mengecam bekas Peguam Negara Tommy Thomas kerana komen terakhirnya mengenai kuasa pengampunan yang di-Pertuan Agong kepada Najib Razak. Zaid berkata demikian dalam video yang disiarkan di Facebooknya hari ini. Soal pengampunan ini is personal. Apa yang tuanku merasakan kesalahan yang perlu diampun, itu atas kebijaksanaan dia. Kita tak boleh nak ngajar dia. Kita bukan ngajar. Kita tak boleh memberi pandangan yang seolah-olah menekan dia. Sebab hari ini, Datuk Seri Najib telah membuat petisyen itu. Dalam wawancara disiarkan oleh Malaysia Kini, Thomas mencadangkan bahawa Perlembagaan Persekutuan Agong tidak diberi kuasa untuk mempertimbangkan pengampunan tanpa nasihat Lembaga Pengampunan. Thomas juga telah mendakwa bahawa pengampunan untuk bekas Perdana Menteri itu adalah mustahil atas sebab undang-undang. Janganlah kita membuat presiden bahawa tuanku berasa tertekan, Wansu merasa bersalah kerana unsur-unsur yang dibangkit oleh karut, unsur-unsur dari peguam yang karut, unsur-unsur politik yang karut. We have to preserve the sanctity of the high prerogative of mercy in our kings and our rulers. Kita mesti pertahankan prinsip ini. Kita jangan sekali-kali menggadai hak Raja-Raja Melayu untuk membuat pengampunan. Absolute power to give mercy. Tidak salah untuk Najib Razak memohon Mahkamah Persekutuan menyemak semula keputusan kehakiman kes SRC sejurus selepas mendapatkan pengampunan diraja. Peguam S. Selvam berkata, ini kerana perkara tersebut adalah dua perkara berasingan yang terletak di bawah bidang kuasa yang berbeza. Manakala Peguam New Sin Yew turut senada dengan Selvam dengan mengatakan bahawa pengampunan diraja dan semakan kehakiman Mahkamah Persekutuan adalah tidak eksklusif. Dalam satu kenyataan sebelum ini, Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang mempersoalkan sama ada Najib boleh mendapatkan semakan terhadap sabitan dan hukumannya selepas mengemukakan petisyen pengampunan diraja. Sementara itu, Selvam berkata, tiada cara bagi Mahkamah Persekutuan menangguh hukuman atas permohonan semakan berkenaan. Najib kini menjalani hukuman di penjara Kajang selepas Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta dalam kes rasuah SRC International. Tiada layanan istimewa untuk Najib Razak yang kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di Kompleks Penjara Kajang. Menurut satu laporan, Najib ditempatkan di sel pengasingan bagi memastikan keselamatan bekas Perdana Menteri itu. Laporan utusan Malaysia memetik sumber sebagai berkata, bagaimanapun Najib menerima layanan sama seperti banduan lain berdasarkan Peraturan 8 Akta Penjara 2000. Kata sumber itu lagi, makanan yang disediakan kepada Najib juga mengikut skala diet yang sama seperti banduan lain dengan kekerapan biasanya 5 kali sehari. Sementara itu, laporan itu turut memetik seorang lagi sumber yang rapat dengan Najib yang berkata dia hanya mandi air sejuk dan sel pengasingannya hanya menggunakan kipas. Katanya lagi dia difahamkan Najib tidak diberi doktor khas dan bergantung kepada doktor yang ditugaskan kepada semua banduan. Najib mula menjalani hukuman penjaranya pada 23 Ogos lalu selepas Mahkamah Persekutuan menjatuhkan hukuman terhadap kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob menolak terdapat rundingan gelap bersama kepimpinan partinya dengan PAS berhubung pilihan raya umum ke-15. Ismail juga berkata rundingan perlu dilaksanakan secara rasmi dan diputuskan oleh Majlis Tertinggi UMNO. Apa pun rundingan yang nak dijalankan mesti secara rasmi dan diputuskan oleh UMNO.
Kalau rundingan-rundingan lain tu mungkin pertemuan-pertemuan tu dianggap tidak rasmi, tidak akan menjadi keputusan lah. Ismail Sabri diminta mengulas mengenai dakwaan seorang pemimpin PAS mengenai rundingan sulit membabitkan pemimpin tertentu dalam UMNO dan PAS dalam menghadapi PRU15. Dalam pada itu, Ismail sekali lagi menegaskan tiada keperluan untuk melaksanakan sebarang lantikan jawatan timbalan Perdana Menteri. Dan sewaktu interview setahun saya menjadi Perdana Menteri, saya dah jelaskan. Lebih baik kita fokus kepada persediaan menghadapi pilihan raya. Yang kalau nak difokuskan. Dan pada hari ini saya selaku Perdana Menteri lebih menumpukan fokus untuk memulihkan ekonomi dan untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat seperti kos sara hidup yang meningkat dan sebagainya. Saya rasa itu lebih penting. Muhammad Khalid Nordin menyifatkan tiada satu pun parti yang ditubuhkan Dr. Mahathir Mohamad selama ini berjaya kerana orang Melayu masih memilih UMNO. Naib Presiden UMNO itu memetik Bersatu dan Pejuang sebagai contoh. Dalam satu kenyataan, katanya, tindakan bekas Perdana Menteri itu melabelkan UMNO dengan pelbagai gelaran dan penghinaan hanya untuk menutup kegagalan dalam mewujudkan alternatif kepada UMNO. Tambah Khalid, selepas dibelakangkan oleh Bersatu, Dr. Mahathir menubuhkan Pejuang yang juga gagal memberi kesan. Khalid juga mendakwa UMNO adalah parti yang menjadikan Dr. Mahathir Perdana Menteri paling berjaya dan lama serta memuliakannya setelah persaraannya. Khalid turut mencadangkan bahawa mungkin sudah tiba masanya Dr. Mahathir menyedari bahawa realiti politik negara telah berubah berbanding zamannya. Selasa lalu, Dr. Mahathir menegaskan bahawa pemenjaraan bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak tidak akan membersihkan nama UMNO daripada imejnya yang tercemar. Hal ini kerana, kata beliau, rasuah dalam parti itu telah merebak ke peringkat akar umbi. Berita seterusnya. Tiada jalan mudah untuk muda menyertai Pakatan Harapan, kata Ketua Pemuda PKR AMK Adam Adli Abdul Halim. Menurut Adam, terdapat banyak pertimbangan yang perlu dibuat sebelum sesebuah parti itu boleh diterima ke dalam gabungan PH. Dalam satu kenyataan semalam, Adam berkata, sehingga kini tiada perbincangan khusus pernah diadakan PH berkaitan dengan hasrat muda menyertai PH. Menurut Adam, PH perlu menyelesaikan beberapa perkara dahulu sebelum mempertimbangkan untuk menerima muda, terutama sentimen akar umbi. Jelas Adam, rata-rata akar umbi dan pimpinan AMK serta PKR dilihat tidak senang dengan perkembangan ini dan ia adalah berasas. Pada Selasa, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, parti itu sudah menyatakan hasrat untuk menyertai PH bagi menghadapi pilihan raya umum akan datang. Menurutnya, rundingan tidak rasmi berhubung perkara itu telah diadakan dengan pimpinan PH. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.